Okey. Tuan satu dua. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi rizam syarullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan bersama-sama dengan kebenaran dan bersama-sama dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Pada Islam ghariban wa sayyaru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, dan juga saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, kemudian mukminin Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana dapat sambung pada malam ini. Lagi untuk kita sambung kuliah kita yang tangguh hari itu bahkan oleh PKPB inilah ya. Covid ni masih tak habis lagi tu kan. Kita pun kadang kelang kabut je kan. Kelang kabut je kan. Itulah Allah Ta'ala datangkan Covid banyak hikmah-hikmah lepas itu. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung kitab Hakikat Hidup Beriman. Muka surat berapa kan? 43. Bab 43 yang bertauhid. Baik. InsyaAllah malam ni kita lihat bab yang ketiga, Babus Salis fi bayani al-tauhid. Bab yang ketiga menyatakan ilmu tauhid. Baik, apa dikatakan tauhid? Apakah dikatakan ilmu tauhid? Ilmu tauhid inilah ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala lah. Ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala, kedekatan ilmu tauhid, ataupun kita mengesahkan Allah. Kerana perkataan tauhid itu diambil daripada perkataan wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu. Baik. Tapi dia adalah definisi dia. Setiap ilmu ni dia ada definisinya. Ta'arif dia sendirilah.
Nanti lihat muka surat 92, ilmu yang membahaskan soal keyakinan. Ilmu yang bahas tentang keyakinan. Yakin ke tak yakin? Yakin ke tak yakin Allah Ta'ala itu wujud? Yakin ke tak yakin Rasulullah SAW itu Nabi dan Rasul? Dalam Islam, akidah atau iman merupakan perkara yang terpenting dan yang terpokok dalam semua perkara. Andainya Islam tu diibaratkan sebagai sebatang pokok, tuan, maka akidah itu ialah akar tunjangnya. Islam ni macam sebatang pokok. Jadi akidah ni akar dia, akar tunjang lah. Setiap pokok tu dia ada akar dia, akar tunjang. Kalau tak ada akar, ditiup dia angin habis tobak, habis kobah. Kita tengok pokok-pokok yang akar dia tak kuat kan, memang senanglah di lambung dia angin. Kalau tepi pantai itu memang senanglah di lambung dia ombak. Macam tu. Jadi dalam diri kita ni mesti ada akidah yang kuat. Kalau akidah kita kuat, apa saja pahaman-pahaman yang datang di sekitar kita, jadi kita tak mudah terpengaruh lah dengan pahaman yang baru tu. Maksud saya ni pahaman-pahaman yang baru lah, seperti pluralisme, liberalisme, kan, sekularisme, macam-macam lah. Itulah sama sekarang ni. Baik, dalam membahaskan pengetahuan yang berhubung dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan pengetahuan yang berhubung dengannya, kita dikehendaki mempelajari secara teratur menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena belajar secara teratur lah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ada ilmu tauhid, tetapi dia bercampur aduk lah dengan ilmu lain, campur aduk dengan fiqh, ilmu akhlak dan sebagainya. Jadi ulama-ulama kemudian, ulama salaf, ulama khalaf, mereka menyusun pecahkan, okey, ini ilmu tauhid, ini berkenaan dengan fiqh, ini berkenaan dengan akhlak, tasawuf dan sebagainya. Senang kita nak belajar tu, ni ilmu apa kita belajar ni. Zaman Nabi dia tak ada pecahkan tu. Ilmu mantik ke, ilmu bayan ke, ilmu makni ke, ilmu falak ke, ilmu tauhid ke, ilmu usuluddin ke, ilmu tafsir ke, masalah hadis ke, ilmu hadis ke, dia bercampur-campur lah. Zaman Rasulullah bercampur-campur. Jadi ulama-ulama kurun-kurun kemudian mereka pecah-pecahkan ilmu tu supaya kita senang bezakan. Senang beza dah. Oh, ni bab akidah tauhid. Oh, ni bab semayang. Ni bab fiqh. Bab puasa, bab fiqh. Okey. Ini berkenaan dengan menjaga hati. Menjaga hati kita. Oh, ni bab tasawuf. Menjaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah lah. Sifat-sifat keji. Oh, ini bab tasawuf. Kemudian tentang membahaskan ayat Quran, tafsiran. Okey, ni namanya ilmu tafsir. Kemudian bahas tentang hadis, hadis sahih ke, hadis dhaif ke, hasan sahih ke, sahih li ghairi, sahih li zati. Okey, ini mustalah hadis, bab mustalah hadis. Betul. Ilmu apa lagi? Ilmu tajwid, satu lagi. Oh, hukum mat asli lah, mat tamkin lah, mat badal lah, mat amil sukun lah, kan? Mat jaiz lah. Mat jaiz bukan penyanyi tu penyanyi mat jaiz. Ni mat jaiz yang terdapat dalam tajwid lah, mat jaiz. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi muhaffaf, mat lazim hafi musaqqal, mat lazim macam-macam ni, mat saja. Oh, ini ilmu apa ni? Ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid. Berkenaan melakukan Quran pula. Oh, dengan jaharkah lah, sikah lah, macam-macam lah. Oh, ini ilmu apa? Ilmu taranum pula. Kan? Banyak ilmu fiqh ni.
Itu sebab dia mengaji tak habis-habis. Kalau orang kata aku dah habis mengaji dah, tak payah mengaji dah. Ini mongak tuan-tuan, mongak. Sebab ilmu Islam ni luas sangat, tak terjangkau kita dah. Tak habis, kita meninggal pun tak habis kita. Ilmu ni sentiasa ada. Selanjutnya kita masuk mukadimah. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui nama dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak, dengan ajaran daripada rasul-rasul yang dihantar olehnya kepada umat manusia. Para ulama usuluddin dalam kitab mereka menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Ni awal agama mengenal Allah. Sebabnya kita kalau dululah kita kecil-kecil kan, kecil-kecil dah belajar lah sifat 20. Walaupun tak faham sangat sifat 20 tu, tapi dah disuruh imam belajar, kan, disuruh ustaz belajar, suruh ustazah belajar, kita pun belajar lah. Walaupun tak faham sangat pun. Bila faham ni dah tua ni kan, barulah faham. Itu dikatakan kalam. Itu dikatakan basar. Itu dikatakan sama, mendengar Allah. Itu dikatakan wujud. Apa dikatakan wujud? Hidam, bakah dan sebagainya. Lah nampak. Dulu tak nampak ustaz. Dulu blur lah, blur. B-L-U-R, blur. Betul tak? Kalau gambar tu lah blur, tak apa jelas. Macam tu. Baik. Seorang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, segala amal bakti yang dilakukannya tidak akan sampai kepada Allah. Ibarat kita nak memberi hadiah pada seorang raja, sedangkan kita tidak mengenal raja tersebut. Itulah. Kalau kita beramal-amal ibadah, rajin kita ibadah kan, rajin kita sembahyang, rajin puasa, kenal Allah tak? Tak kenal. Apa sifat wajib pada Allah tahu tak? Tak tahu. Kan? Apa itu syahadah tahu tak? Tak tahu itu syahadah. Perkara membatalkan iman tahu tak? Tak tahu. Tapi semua tak tahu je. Kau puasa tak? Puasa. Sembahyang tak? Sembahyang. Sembahyang, fokus sembahyang kan? Jadi susah kan? Susah lah kita. Sebabnya kena mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Siapa kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Ataupun man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa kenal Allah, dia kenal diri dia. Dia boleh. Sama ada kita kenal diri kita dulu ke, baru kenal Allah, ataupun kita kenal Allah dulu, baru kenal diri kita. Dulu boleh. Tak ada masalah. Mana yang selesa lah. Agak-agak tuan mana yang tuan nak dulu kan dulu? Kenal Allah dulu ke kenal diri sendiri? Ataupun kenal diri sendiri dulu, bukan kenal Allah? Boleh lah masa tu. Sebab orang ni macam-macam kadang-kadang. Kadang dia lebih selesa kenal Allah dulu. Dah kenal Allah, baru kenal lagi dia kelemahan, kekurangan diri kan. Sebenarnya kenal diri dulu lah. Dah kenal diri, baru kenal Allah. Baik. Dan Allah Ta'ala punya kepada kita akal. Apa tujuan akal? Berfikir. Allah Ta'ala gunakan akal ni untuk kita fikir tentang diri kita. Apa kelemahan kekurangan diri kita, apa kelebihan daripada diri kita. Banyak benda kan. Lepas tu terkaji lah, cek satu-satu, semak satu-satu. Banyak kelemahan kita. Mata je pun ada kelemahan. Mata kita terbatas tak? Terbatas pandangan dia. Benda balik bukit tuan nampak ke? Tak nampak. Okey. Benda belakang kita nampak ke? Tak nampak. Kita nampak depan dia. Kecuali ada cermin. Ada cermin nampaklah belakang. Tak ada cermin tak nampak belakang.
Mata kita dah lama-lama dah tua, semakin gabun. Waktu muda-muda dulu terang benderang. Waktu kecil baru lahir, nampak tak? Tak nampak apa. Tuan agaklah bayi tu, acah-acah bayi tu, dia ada tindak balas tak? Bayi yang baru lahir tu tuan agak ada. Senyum itu tak, senyum kerja. Senyum tak tak? Tak senyum dia dah. Dia tak nampak kita. Kan? Macam itulah keadaan. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kita pandangan mata, maka nampaklah. Buka aja sebiji mata tu terang seluruh alam. Nampak satu alam ni kita nampaklah. Macam tu. Satu hari besok Allah Ta'ala mulalah menarik mata kita sikit-sikit. Kan? Mulalah gabun pakai cermin mata. Mula pakai cermin mata nipis. Lama-lama cermin mata pun tobak. Lama-lama langsung tak nampak. Lama-lama langsung tak nampak. Dah banyak kali dah tukar cermin mata, tak nampak-nampak ya. Gitu. Baik. Kelemahan kita lah. Jadi hadiah itu takkan sampai kepada raja, mungkin penunggu pintu yang kita sangkakan raja yang akan kita berikan hadiah. Disebabkan kita ni tak kenal raja, tak tahu siapa raja, jadi kita ingat yang jaga pintu tu raja. Kita bagilah hadiah ke dia, diamlah dia. Dia tak tahu hadiah tu untuk raja. Kecuali lah penjaga pintu tu tanya, ni hadiah ni untuk siapa? Untuk Dan ke untuk raja? Kalau kita kata, ni untuk raja, bukan untuk puan. Kau kenal raja tak? Dia tak kenal raja dah. Tapi tu kau bagilah. Silap-silap hadiah tak sampai kat raja. Macam tu. Silap-silap hadiah tak sampai kat raja. Kan? Tak mana tak beri hadiah tu dah dia buat lagi dia orang. Penjaga istana lah buat lagi macam tu. Baik, begitulah umpamaan ringkas untuk kita mengenal Allah. Segala persembahan kita tak akan sampai seandainya akidah kita tak selesai. Andainya akidah kita cacat atau rosak. Masya Allah. Penat kita semayang, penat kita puasa, penat kita haji, penat zakat, tak kenal Allah. Dia ingat Allah Ta'ala sama macam mana makhluk. Dia bentuk berupa, ini mungkin Allah kot. Hanya dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan dia saja. Mungkin Allah Ta'ala ni macam angin kot. Mungkin Allah Ta'ala ni macam cahaya kot. Andaian je lah. Andaian. Boleh ke macam tu? Boleh. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluk. Baik. Begitu juga dengan segala amal bati yang kita nak persembahkan kepada Allah. Ia akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita kenal Allah secara bersungguh-sungguh. Oleh itu perkara awal dalam agama ialah mengenal Allah. Sebabnya bab akidah ni penting. Kan? Rukun iman, rukun Islam. Tapi akidah ni lebih pada rukun iman lah. Rukun iman di 6 perkara. Pertama, mengenal Allah, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada Rasul kan. Ketiga, beriman pada malaikat. Lepas itu beriman pada kitab-kitab. Lepas itu beriman pada hari kiamat. Lepas itu beriman pada qada dan qadar. Qada dan qadar. 6 rukun iman. Yang kita kena tahu lah. Banyak negara kita ni kadang tak lancar. Dia tak lancar. Dia tanya secara on the spot, dia tak boleh jawab. Tak, tunggu Ustaz, saya buka buku dulu. Tunggu Ustaz, saya tengok dalam internet lah berapa rukun iman ni. Tu yang dia berkelabah je kita. Rukun Islam pun kadang-kadang orang lupa. Dia tanya rukun Islam kan, 6 ke 5? Tak rasa 6 rasanya. Yalah ni. Ya Ustaz 6. Nampak dia pun confuse 6 ke 5. Sedangkan rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Kadang dia pun terbalik. Jadi. Baik.
Apabila seorang mengenal Allah, barulah apabila dia bersolat, dia akan rasa khusyuk dan tawaduk pada Allah. Nampak? Kalau kita mengenal Allah, kita akan merasakan Allah Ta'ala tu memandang, melihat apa yang kita buat. Itu terdapatnya maqam ihsan tu. Ihsan anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana ihsan itu ialah kamu menyembah Allah sesalahnya Allah Ta'ala, sesalahnya kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala nampak kamu. Nampak? Adanya maqam ihsan tu ketika ibadah. Kita merasakan wujud Allah, melihat apa yang kita lakukan, barulah rasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Sampai itu kita kena faham apa yang kita baca tu. Jangan jadi macam burung kakak tua. Kalau burung kakak tua, dia punya hafal je. Selamat pagi, pagi, selamat pagi. Petang, selamat pagi juga. Malam, selamat pagi juga. Sebab dia tahu apa yang dia hafal je. Dia tak boleh bezakan pagi ke petang ke malam, tak tahu. Sebab Tuhan ni ajar hanya selamat pagi. Sebab kan Tuhan hanya mengajar selamat pagi, maka bila-bila pun disebut selamat pagi. Dia tak faham kan? Baik. Bahkan dia akan malaikat sifat malu dan gerun kepada Zat yang Maha Agung, dan dia menghadapkan mukanya dalam pertemuannya dalam solat. Nampak? Dalam solat tu timbul rasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Dia rasa malu dan gerun dengan Allah. Kenapa? Kerana dia mengajak Tuhan sekalian alam. Kalau tuan-tuan ngajak mengaja dah, kan? Kita nak mengaja dah, bolehkah kita buat sesuatu hati kita? Kita colek-colek gaja, boleh ke? Kita dengar gaja ni, tiba-tiba kita gurau gaja, kita colek-colek pinggang dia, colek telinga gaja. Marah tak gaja? Marah. Dengan gaja kita takut. Ini dengan Tuhan Allah kan, Tuhan sekalian alam, kita berhadap dengan dia. Patutnya kita kena lebih takut. Di luar solat pula, pelaksanaan solat itu akan mencegah pelakunya daripada segala perbuatan keji dan munkar, serta akan terzahir segala sifat-sifat terpuji dan akhlak yang baik. Nampak? Semaknanya dalam solat dia merasakan wujud Allah, luar solat pun dia merasakan wujud Allah. Bila dia rasa wujud solat, maka dia tak akan buat suatu benda sesuka hati dia. Dia tak akan berzina, dia tak akan mencuri, dia tak akan merompak. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, inna salata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Semuanya sembahyang itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau sembahyang yang tak boleh mencegah keji dan munkar, maknanya dia ada lalai dalam solat lah. Solat dia ada lalai. Dia tak khusyuk dalam solat. Disebabkan tak khusyuk solat, maka di luar solat bila lagi lah. Jadi luar solat tuan, pula pelaksanaan solat itu akan mencegah pelakunya daripada segala perbuatan keji dan munkar, serta akan terzahir segala sifat-sifat terpuji dan akhlak yang baik, hasil daripada didikan solat. Hasil daripada tarbiyah, hasil daripada didikan solat. Maka lahirlah orang yang takut pada Allah di luar solat. Macam mana lah solat dia rasa takut pada Allah, luar solat pun dia takut pada Allah. Jangan cuba bersifat dengan sifat akhlak yang terpuji dan baik. Begitulah dikiaskan pada ibadah-ibadah yang lain tu kan. Semua ini termasuk unsur agama atau anasir ad-din, seperti puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Oleh itu tuan-tuan, mengenal Allah Ta'ala ini amat penting pada kita. Kita bimbang seandainya pengenalan kita tidak sempurna, segala ibadah dan perbuatan kita tak akan sampai pada Allah, malah akan sia-sia tuan-tuan, kalau kita tak mengenal Allah. Sebabnya bab kenal Allah Ta'ala ni dia tak boleh bermain. Dia kena serius
mengenal Allah. Dia belajar betul-betul, mengaji betul-betul. Kan? Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, kan, man salaka tariqan, orang siapa berjalan dengan satu jalan li talabil ilmi, kena tuntut ilmu, saharallahu bihi ila jannah. Allah Ta'ala memudahkan dia baginya satu jalan ke syurga. Allah Ta'ala mudahkan baginya satu jalan ke syurga. Siapa yang berjalan pergi nuntut ilmu, maksud ilmu ni ilmu akhirat lah, ilmu agama. Man salaka tariqan saharallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan dengan satu jalan li talabul ilmi, kena tuntut ilmu, so Allah Ta'ala memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Kenapa? Kerana ialah bila dalam pengajian ilmu kita didedahkan dengan mengenal Allah. Sifat 20 contohnya, rukun iman, rukun Islam, percaya pada malaikat, percaya pada qada dan qadar. Nah, jadi kat situ kita nampaklah mana benda yang batil, benda-benda yang hak. Mana benda-benda yang meragu-ragukan tu, naklah kita tinggalkan. Bila kita belajar tauhid, mana kita akidah tu tak adalah ragu-ragu lagi. Kalau kita jawab tu, kita jawab dengan konsisten lah. Artinya tentang ketuhanan, kita akan jawab dengan confident, konsisten. Kalau kita tak mengaji, bila kita orang tanya kita pun yalah. Oh, mungkin kot. Ya kot. Kan dia. Mungkin kot, ya kot. Tak, gitu. Baik. Iman, ihsan, Islam. Unsur anasir ad-din, agama. Ad-din makna agama lah. Berdasarkan kepada hadis Jibril. Okey, Islam tak fiqh, mengucap dua kalimah syahadat. Hadis Jibril ni hadis mana tuan? Itulah hadis ketika Nabi satu hari duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang rambutnya sangat hitam. Rambut sangat hitam, pakaian sangat putih. Dan seorang sahabat pun tak kenal. Dan lelaki ini tidak ada kesan-kesan musafir. Tak ada kesan orang musafir. Orang musafir biasanya kalau kita nampak orang pada jauh, sudah tentu pakaiannya kusut masai lah. Orang pada jauh datang, kan? Dengan badan lengoh, badan lesu, jauh berhenti, penat, kan? Kita tengok kalau saudara kita datang pada jauh kan, datang rumah kita, masing-masing nak cari mana? Cari tandas. Cari tandas nak sebut nak boril, jalan jauh. Ada tak tempat nak mandi? Siap macam nak mandi, nak rehat, kan? Dia tidak. Lelaki tu rambut sangat hitam, pakaian sangat putih. Tidak ada kesan musafir pada dia. Dia datang di depan para sahabat dan duduk depan Nabi, sehingga lututnya bertemu dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang sahabat pun tak kenal. Siapa lelaki ni? Semua tertanya-tanya lah, siapa lelaki tu? Kemudian lelaki itu tanya dengan Nabi beberapa soalan. Ma iman, ma Islam, ma ihsan. Apa itu ya Muhammad tentang iman? Apa itu tentang ihsan? Apa itu tentang Islam? Maka Nabi pun jawablah soalan-soalan tadi. Ya Muhammad, kan, mata sa'ah, wahai Muhammad, bilakah datang kiamat? Itu soalan panjanglah hadis tu. Dalam hadis 40 ada. Kalau tentang mengaji hadis 40 hadis Imam Nawawi itu ada dalam hadis tu. Hadis dalam hadis bab kedua atau ketiga lah hadis tu. Ceritalah. Dah habis soal jawab tu, jadi lelaki tu pun pergi. Berbeza benda tu. Bila lelaki tu pergi, maka pun Nabi pun tanya dengan sahabat. Wahai sahabat, dia kata, kamu kenal tak siapa datang tu? Tak kenal, kamu tak kenal. Maka dia kata, Haza Jibril. Itulah Jibril. Datang kepada kamu untuk mengajar tentang agama kamu. Oh, sahabat kata, Jibril dia datang. Jibril menyamar, menyerupai seorang lelaki. Kerana Jibril ni dia boleh berubah-ubah, kan, boleh berubah diri dia.
Gitu. Baik, jadi jawaban Nabi tentang Islam itulah mengucap kelima syahadat, mendirikan salat yang difardukan, mulakan zakat, puasa Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah kepada orang yang mampu untuk pergi ke sana. Yang kedua, mereka tanya, ma iman, apa iman? Maka Nabi berkata, beriman Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan Rasul, akhirat dan qada dan qada. Kemudian apa itu ihsan? Arti itu ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana ihsan itu kamu menyembah Allah Ta'ala seolah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala nampak kamu, melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ihsan itu terdapatnya makam muraqabah, adanya makam musyahadah. Muraqabah ni maknanya Allah Ta'ala memerhatikan apa yang kita kerjakan. Musyahadah ni penyaksian, syuhud, kan? Syuhudnya ada syuhud wahdah bil kasrah, syuhud kasrah bil wahdah. Syuhud ni mana penyaksian. Syuhud ada dua, satu syuhud wahdah bil kasrah, syuhud kasrah bil wahdah. Pandang banyak pada yang satu, pandang satu pada yang banyak. Pandang banyak pada yang satu. Maknanya kita tengok pada Allah, tilik pada Allah, zat Allah, maka kita nampak alam. Nampak alam. Itu namanya syuhud wahdah bil kasrah. Pertama, yang kedua syuhud kasrah bil wahdah. Pandang benda banyak, kan, baru nampak Allah. Pandang gunung kanang dan sebagainya, baru kita nampak ada Tuhan yang mencipta. Ada Tuhan yang mencipta dan menjadikan alam. Kita katakan syuhud kasrah bil wahdah, syuhud wahdah bil kasrah. Kemudian syarat mukallaf. Apa syarat mukallaf, tuan? Pertama, akil. Akil mana akil? Haji bakil ke? Bukan. Akil balik. Akil ni sampai umur lah. Cerdik kan? Akil balik. Akil balik dia sekali tu. Akil balik. Cerdik. Dan cerdik. Pandai lah. Dah boleh membezakan, kan, makanan dan bukan makanan. Akil balik lah. Dia dah boleh beza lah. Dan akil balik ni, tanda paling mudah ya, dah bermimpi. Bermimpi keluar air mani. Gitu. Bermimpi keluar air mani itu menunjukkan orang itu telah pun akil balik. Lelaki biasanya 15 tahun. Perempuan 9 tahun kan? 9 tahun maka dia dah akil balik. Gitu. Adakah orang dah umur 30 tahun tak akil balik lagi? Ada tak? Umur tuan berapa? 40 tahun. Tuan dah akil balik ke? Belum. Adakah macam tu? Tak ada kan? Mesti dah umur dah 40 tahun mesti akil balik. Tak ada, tak akil balik lagi dah. Tak tak? Macam tu. Kalau perempuan dah umur 50 tahun, kan, dia apa nama istilah tu? Headnya terputus. Meropos. Abang pandai. Dia tak pandai dah. Menopos kan? Gitu. Dia tak ada keluar kedatangan haid nifas. Tak ada kan? Dia nak menopos lah. Lelaki ada menopos tak? Antropos. Buat propos pula dah. Antropos Cik tak tahu yo ke tak yo propos. Ya. Perubatan. Biasa umur apa tahun tu? 70. Antropos. Gaya tuan ni umur apa tahun tu? Ada tak ini sebut je tu? Saya umur 51. Orang cakap dan muda lagi, tapi ada orang cakap Ustaz dah tua. Ustaz umur dah 51 ya, dah tua lah Ustaz gitu. Tapi boleh tanya orang ngeteh itu,
umur dia 70 tahun. Dia tanya kita, "Ustaz, umur berapa tahun?" 51. "Umur dah lagi Ustaz," dia kata. Kalau kita tanya orang bawah kita, dia akan kata kita tua. Kalau kita tanya orang atas kita, dia kata kita muda. Betul tak? Itulah dia. Kemudian sampai suruan. Sampai suruan, kemudian sempurna panca indera. Balik, tanda balik ni lah. Mimpi mengeluarkan air mani setelah berumur 9 tahun untuk perempuan. Datang haid setelah berumur 9 tahun, kedatangan haid. Kemudian perempuan sampai umur 15 tahun. Apa tak? Sampai umur tu lelaki lah, itu lelaki, atas tu perempuan. Itu tanda-tanda lah orang tu telah pun akil balik. Baik, macam mana kita nak kenal Allah? Okay, muka surat seterusnya. Cara nak kenal Allah, untuk mengenal Allah Ta'ala secara terperinci, kita wajib mengetahui segala sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan harus, dengan bahasan secara akal ataupun nakli, dalil yang diambil daripada Quran atau hadis, secara ijma' ringkas ataupun tafsir terurai panjang lebar. Itu juga mengetahui nama Allah Ta'ala yang mulia. Ini cara-cara nak kenal Allah. Macam mana cara nak kenal Allah? Pertama, berdasarkan akal kita. Akal mainkan peranan. Sebab dalam bab tauhid ni, kalau kita belajar bab 20, sifat 20, dikatakan maknanya belajar dalam konteks akal kita. Wajib pada akal kita. Wajib pada akal, Allah Ta'ala itu bersifat 20 sifat. Kan itu wajib pada akal. Dia tak sebut wajib pada syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa isruna sifatan. Dan wajiblah kepada setiap mukallaf itu bahawa dia mengenal akan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa yajibu ala kulli mukallafin, kata, dan wajib atas mengenal oleh, dan wajib atas mukallaf itu bahawa dia mengenal akan 20 sifat yang wajib bagi Allah. So mengenal itu dalam konteks apa? Mana mengenal itu daripada sudut akal dia. Mengenal daripada sudut akal dia. Bukan mengenal daripada konteks syarak. Bukan mengenal daripada konteks adat. Hukum ada 3. Pertama hukum akal, kedua hukum adat, ketiga hukum syarak. Nanti akan ada belakang tu. Nanti akan ada pembahasan tentang hukum akal. Muka surat 103 nanti kan? Nampak? Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, hukum akal, hukum syarak, hukum adat, wajib pada akal, wajib pada syarak, wajib mustahil pada akal, mustahil pada syarak. Nanti ada. Mana hukumnya ada 3. Yang kita sangat ditekankan kalau dalam bab fiqh ialah hukum syarak. Fiqh hukum syarak. Tauhid hukum, dalam bab tauhid hukum akal. Bab dunia hukum adat. Hukum adat ya. Baik. Jadi untuk mengenal Allah Ta'ala secara terperinci, kita wajib mengetahui segala sifat-sifatnya wajib, mustahil dan harus pada akal. Mana sifat-sifatnya wajib, yang mustahil dan harus pada akal dia tu. Perasan secara akal. Dan juga ada pembahasan dari segi nakli, dalil daripada Quran dan hadis, secara ijmal ringkas, dan ada secara tafsir panjang lebar. Itu juga mengenal Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Nama-nama Allah Ta'ala mulia pun kita kena tahu lah. Apa makna Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Mun'im, Al-Mutakabbir. Kan? Itu semua nama-nama Allah Ta'ala tu. At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim, At-Tawwab kan?
Maha penerima taubat, At-Tawwab. Ada. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia ni berdosa? Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia ni sentiasa ada buat dosa? Kenapa? Mesti ada sebab. Salah satu sebabnya Allah Ta'ala ni yang menjadikan kita ni sentiasa ada buat dosa, supaya Allah Ta'ala nak menzahirkan At-Tawwab, sifat penerima taubat Allah. Kita nak lahirkan sifat At-Tawwab dia, menerima taubat. Sebab apa? Kerana orang berdosa, dia akan bertaubat kepada Allah. Dia akan cari jalan macam mana nak taubat kepada Allah, kan? Mengisapi dosa, kesalahan dia. Itu sebabnya mana dia ada kait dengan At-Tawwab. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni Maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq. Al-Ghani, Maha kaya. Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini bihalalika. Ya Allah Ta'ala yang kaya, lagi yang kaya, kayakan kami dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang halal. Kalau tuan-tuan nak rezeki halal, nak rezeki ni pertama-tama kena lazimkan baca Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni. Wahai Tuhan yang kaya, yang mengkayakan. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. InsyaAllah kaya lagi. Tapi kalau tak kaya-kaya Ustaz, macam mana? Entah. Kalau tak kaya-kaya, tak baca. Kaya ni pun banyak bentuk. Ada orang anggap kaya ni harta je. Itu yang tak kaya-kaya tu. Sebab dia pandang kaya daripada sudut harta. Kaya ni banyak bentuk. Hati pun boleh juga hati kita kaya, kan. Bila hati kita kaya ni, kita tak kisah, kan. Apa yang berlaku pun redha je, kan. Tak adalah kita nak mengeluh-ngeluh je. Nampak? Itu orang yang hati dia kaya. Nampak? Kaya pun dalam bentuknya tu kaya juga, kan? Harta kaya lah. Memang harta kaya, anak-anak pun kaya, isteri pun kaya. Ada 4 isteri, kaya tak orang tu? Kaya kan? 4 isteri dia, mungkin dia kaya kot, kan? Kot. Mungkin dia kaya kot, 4 isteri dia. Okay. Anak-anak ramai, 15 orang anak, berdiri dah, kan? Setahun satu. Oh, ramai anak dia, mungkin dia kaya kot, kan? Kaya tu. Tapi biasa kata, kaya lah, anak kau ramai. 15 orang anak berdiri, kan? Berapa orang isteri tu? Seorang. 1,000 lah. Oh ya, 1,000 ya. Wah, hebat lah rumah kau. Berjuang dia, kan, mati-matian. Okey, rezeki, kan? Rezeki. Jadi mana rezeki ni luas. Jangan kita hanya menilai rezeki ni adalah bentuk wang ringgit, harta, emas, perak dan sebagainya. Sebab anak-anak pun rezeki juga. Kesihatan tubuh badan yang sihat pun rezeki juga. Betul tak? Gitu. Baik. Seterusnya tuan, sekali lagi, nama sucian, kan. Kemudian sifat-sifat agung Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang telah digariskan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah untuk kita mengetahui secara mencukupi ialah 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga dengan nama-nama yang mulia yang disebut dalam Quran dan hadis yang digelar Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Itulah berjumlah 99 nama. Nas'aluka, kan, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, kan. Ada lagu tu. Dia kena lagukan. Kalau tak lagukan susah nak faham. Syarat yang mesti dikenaki sebelum belajar ilmu tauhid. Pertama, yakin adanya Allah. Ni syarat mesti adalah kalau kita nak belajar bab tauhid akidah ni, maknanya kita kena yakin adanya Allah yang wujud, yang menjadikan alam. Kedua, jazam yang qat'i, jazam yang putus. Jazam ni
tahqiq lah, tahqiq pasti kuat kan. Yang ini yakin tanpa ada syak, yakin tanpa ada zon, yakin tanpa ada waham. Yakin kita 100% tanpa ada ragu apa-apa, tanpa ada zon dan waham. Syak ni 50-50, zon 75%, waham 25%. Yang ketiga, selari kepahaman dengan para ulama yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ni di dalam Nusantara ni memang terkenal dengan akidah Ahlussunnah. Kan? Di Malaysia ni apa macam Negeri Sembilan, kuat akidah Ahlussunnah. Sesiapa yang buat pahaman selain Ahlussunnah tu habis. Memang kena baju lah. Memang tak digunakan, dikembangkan di Negeri Sembilan. Kan? Mufti kita tu kuat tu. Datuk kan? Datuk kuat akidah Ahlussunnah. Mana-mana pahaman Wahabi ke apa benda ke, pancung habis. Kan? Syiah, Wahabi, kan, sekularisme, pluralisme, liberalisme lah, macam-macam. Sama sekarang kan banyak. Baik, kemudian mesti ada dalil, sama ada dalil akli ataupun nakli. Setiap benda tu mesti ada dalil, mesti ada hujah. Sama ada hujah sudi akal kita ataupun nakli. Nakli ni Quran hadis lah. Quran hadis. Okey, kita lihat gambar rajah tu. Syarat makrifah, syarat mengenal. Makrifah mana mengenal? Pertama, ta'arif. Kedua, jazam yang putus 100%. Ketiga, muafakat dengan yang hak yang sebenar, akidah Ahlussunnah. Kemudian ada dalil nakli secara ijmal. Maksud jazam putus tak boleh dicelahi oleh zan, tak boleh ada syak, tidak boleh ada waham. Muafakat dengan yang hak yang benar, maka terkeluar daripadanya dalil murakab. Jahil yang bersusun-susun, itu jahil murakab. Jahil ada dua. Satu jahil basit, satu jahil murakab. Jahil basit ni jahil yang dia tahu dia jahil. Orang tu tahu dia jahil. Murakab ni dia tak tahu dia jahil. Dia tak tahu dia jahil. Mana jahil dia bersusun-susun, bertipe-tipe jahil dia. Dia pun tak tahu dia jahil ke tak jahil. Ada orang dia tahu dia jahil. Bila tahu dia jahil, dia belajar. Dia mengaku saya tak pandai dia. Tuan ajar saya. Dia mengaku lah, dia tak tahu. Ada orang dia tak mengaku. Dia anggap dia benar, dia anggap dia betul je. Dia anggap dia tahu, tapi dia tak tahu pun. Itu namanya jahil murakab, bersusun-susun lah. Kemudian ada padanya dalil, sama ada dalil akli, nakli secara ijma', ringkas. Tidak boleh taklid. Mana taklid ikut-ikut orang je, tak boleh. Tapi taklid ada dua. Pertama, taklid yang jazam, boleh. Yang kedua, taklid tak jazam, tak sah, tak boleh. Taklid yang ikut orang tu tapi dia jazam, boleh. Macam kita ni banyak ikut ulama-ulama kan, dan kita yakin 100% dengan apa yang dia boleh diajar oleh para ulama. Ulama Ahlussunnah lah. Jazam pasti ya. Jim zai mim jazam. Jim zai mim jazam. Mana pasti? Pasti, yakin, kan? Confident. Confident tu jazam betul. Kau confident ke ya? Dia jazam lah. Confident, yakin lah, betul. Kan? Mana taklid jazam sah, taklid tak jazam tak sah. Dia hanya mengikut-ikut je. Kan banyak orang jadi mengikut-ikut je. Jadi siapa yang suka mengikut saja, maka akidahnya tu tak kuat. Bila akidah tak kuat, bila masuk aja pahaman-pahaman yang baru-baru ni, tahu guna pahaman, dia mudah terpengaruh lah. Sebab apa? Akidah dia tak kuat. Faham kan?
InsyaAllah sampai situlah pengajian kita. InsyaAllah akan datang tentang definisi benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan tak? Kalau nak diajuk ada tak? Ya? Tak khusyuk was. Tidak khusyuk dan was-was. Yalah was-was ni apa lah. Sama lah. Mana tak khusyuk. Was-was kan. Tapi was-was ni pun lagi teruk lah was-was. Contohnya dia pun tak tahu dekat ke berapa lah. Dekat ke-4 ke 5 ke 6 was-was lah. Ataupun ketika takbir ni dia was-was takbir. Dia banyak kali takbir. Kalau orang khusyuk ni kadang dia sekali takbir je. Kalau orang tak khusyuk kan, dia sekali takbir pun boleh masuk lagi. Kalau was-was ni lagi parah tu kan. Was-was. Sampai boleh takbir dah, sampai 10 kali takbir, tak masuk-masuk dah. Sampai imam pun dah bersalam dah. Imam dah bersalam. Kalau orang tak khusyuk ni dia kadang masuk lagi solat. Cuma fikiran itu dia melilau atau merayau-rayau fikiran dia tak mana. Tak khusyuk tu. Tapi was-was ni lagi teruk lah. Was-was ni dia ragu-ragu lah. Was-was ni daripada siapa? Was-was daripada siapa? Syaitan kan? Syaitan kena banyak lah baca 3 kul, 4 kul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Lazimkan baca lah sebelum solat lah. Sebelum baca kita baca lah gitu. Kita hilangkan perasaan was-was. Macam tu. 3 kul. Ataupun doa-doa lain lah. Qul a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu maksudnya jaga dekat. Dia rukun ni ada rukun panjang, ada rukun pendek kan? Mana rukun pendek, mana rukun panjang? Rukun pendek seperti rukuk rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Kalau 3 rukun tu tertinggal, rukun pendek tertinggal tak batal. Tapi kalau 3 rukun panjang batal. Tertinggal 3 rukun yang panjang batal. Kalau tertinggal rukun pendek tak batal. Tapi jangan lazimkan lah. Jangan lazimkan meninggalkan rukun-rukun ni. Kalau tidak nanti tak sah sembahyang kita. Atau lebih baik kita mufarakah. Kalau rasa tak boleh nak kejar imam, mufarakah je. Keluar daripada ikut imam. Kalau tidak akan batal lah sembahyang kita. Macam tu. Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala Tuhan arifin. Allahumma faqqihna bidin, Allahumma faqqihna bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma tafarraqana min ba'd tafarraqan masma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.